Hello, Assalamualaikum guys. Okay, 2 minggu game tak ada. Jadi hari ni aku buat video lagi sekali. Okay, macam biasa. Prediction. Kalau ikutkan last game kita sebelum ni, okay, kalau ikutkan sebelum game Watford dan Burnley lah, okay. Kalau ikutkan game last tu adalah 24 Januari dan lepas tu kita menunggu game Burnley dengan Watford 6 hari bulan. Aku rasa agak lama kan, panjang dalam masa 2 minggu aku rasa. Jadi keputusan pun kita dah tahu, okey, Burnley dengan Watford. Jadi 0-0, okey. Pada yang Kapten Dennis tu aku rasa ramai yang terceduk, okey. Pasal juga aku, tapi aku tak letak Kapten Dennis kalau ikut kan. Okay guys, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada korang dah tengok video aku ni. Terima kasih sebab dah subscribe, terima kasih dah komen. Okay, sebelum tu aku nak betulkan kamera aku, tak apa betul lagi. Okay, kita masuk game week ke-24. Game week ke-23 dah lepas. Last game Burnley dengan Watford 0-0. Ada clean sheet kat situ. Dua-dua team Burnley dengan Watford ada clean sheet. Jadi kalau tanya aku, poinnya tak berapa nak cantik untuk semua tau sebenarnya. Aku sendiri pun 40 poin saja, tak banyak. Okey, aku guna wildcard aku. Okey, wildcard aku. Dan kalau korang tengok sebelum ni punya video live, korang tengok play aku pun ada Cancelo, ada Laporte, aku ada Alexander Arnold, okey. Kemudian aku ada Bowen, Saka, Jota, Madison, Rafinha, Dennis, okay, Watkins. Dan aku punya sub, kalau korang tengok sendiri, boleh tengok dalam aku punya team sendiri, Togel FC. Sanchez, White dengan Kane, Reguilon aku letak dekat sub. Hanya kalau ikutkan player menjadi hanya 3 orang 4 orang je, okay. Kalau ikutkan White aku letakkan dekat sub, jadi 8 poin situ aku dah rugi kat situ. Kemudian aku letak Jota sebagai captain. Ada 10 poin, nice lah, okey. 40 poin untuk game week ke-23, tak berapa nak. Okey. Ya, kalau kita boleh tengok, ini poin aku, okey. Dalam minggu tu, game week 23 tu aku 40 saja. Okey, daripada 124 aku naik ke 116. Dalam Malasik rank, okey. Kemudian dalam overall rank aku naik daripada 342 183, aku naik kepada 316 267. Okay, nice. Masih lagi naik jauh buat masa ni. Cantik, okay. Tapi tu aku cakap, penggunaan wildcard aku pada minggu game week ke-23 tu tak beberapa nak best, okay. Tu yang tak boleh cantik tu. Okay, itu poin aku untuk game week 23. Sekarang ni kita bercerita pasal podcast aku minggu lepas. Podcast minggu lepas, prediction player, 6 player aku. Kita mula dengan player yang tak menjadi lah, okay. Kalau ikut kan, kalau kau tanya aku, semua tak menjadi, okay. Rafinha tak jadi, Martinelli tak jadi, Bernardo Silva pun tak jadi, Coutinho sendiri tak jadi, Jimenez dengan tak mainnya, Firmino dengan 1 poin saja. Ada yellow card daripada Firmino. Ini keputusan dia, okay. Kalau kau tanya aku, banyak juga player yang tak berapa nak menjadilah minggu tu, okay. Yang kita nampak sebelum ni, Coutinho yang perform game week ke-22 cantik. Siapa lagi pun tak menjadi. Kalau kau tanya aku, tak menjadi, okay. Yang menjadi banyak pada defend, okay. Ada kalau ikut pada seri punya game pun, Man City sendiri seri dengan Southampton, Leicester sendiri pun seri dengan Brighton, Burnley dengan Watford, okay. Burnley 2 game tu dia 2 game tu dia seri, okay. Dengan Arsenal pun seri, dengan Watford pun seri. Dapat poin cantik tu. Kalau ikutkan defend, siapa defend Burnley tu memang meletup lah, okay. Untuk tim-tim yang besar macam Man U menang 1-0. West Ham kali kedua, okay, kalah. Game week ke-22 pun kalah, game week ke-23 pun kalah, okay. Aku rasa nampak menarik untuk minggu ni kalau guna player West Ham, okay. Pada aku lah, aku nampak kat situ lah. Untuk
Liverpool tak ada masalah bertemu dengan Crystal Palace. Man City bertemu dengan Southampton seri satu sama. Chelsea bertemu orang kata tim game yang pada aku agak menarik nak tengok minggu tu. Chelsea dengan Spurs, pada aku keputusan yang aku dah jangka sebenarnya. Chelsea akan menang. Dan aku berani meletakkan Kane dengan Reguilon sendiri dalam sub. Okey, jadi aku rasa agak berbaloi kat situ. Okey, agak berbaloi. Reguilon tak salah aku tak main. Okey. Aku tak ada benda nak cerita pasal forecast result minggu ni. Agak kecewa. Lagi-lagi kalau kau tanya aku antara 6 player ni yang aku boleh kata Martinelli dengan Bernardo Silva pada aku dua player yang aku rasa kecewa gila. Sebab kalau ikutkan pada game Man City, aku predict yang mengatakan yang Man City akan menang dengan Southampton. Okey, sekurang-kurangnya 2-0 atau 3-0. Tapi berbezalah, nampak yang Southampton agak gental juga dekat tempat sendiri. Okey, kalau ikut jaringan pun aku boleh katakan jaringan bermula dengan kita confirm kan. Okey, Chelsea Brighton. Okey, kalau ikutkan pada jaringan lebih kepada ada jaringan sendiri daripada masuk ada Southampton jaringan dulu, kemudian barulah Man City. Itu pun second half baru Man City goal. Okey. Untuk Arsenal, aku menyangkakan Arsenal akan menang tau dengan Burnley. Okey. Main dekat home sendiri. Okey. Aku tak nampak sebenarnya mana attacking Arsenal. Okey. Tak menjadi. Jadi aku rasa rugi kat situ. Aku sendiri pun aku ada Saka, kemudian aku ada White sendiri aku letak dekat defend. Itu agak rugi. Okey. Jimenez, okey, perlawanan antara Brentford dengan Wolves, pada aku memang aku dah expect Wolves akan menang, tapi tak menyangka pula yang Jimenez pun tak main. Okey, untuk Firmino, pada aku rasa ini adalah prediction yang luar daripada biasa orang ambil. Okey, macam aku cakap sebelum ni, aku bukan meletakkan player ni sebagai letak sebagai dalam tim aku, sebagai orang kata untuk watchlist aku untuk akan datang lah sebenarnya. Okey, Rafinha kekalahan dengan Newcastle 1-0. Aku rasa Newcastle agak menarik juga 2-3 minggu ni. Game week 21, game 22, game week 23. Dan minggu ni dia akan bertemu dengan minggu ni Newcastle akan bertemu dengan Everton. Pada aku agak menarik juga, pasal Everton dalam keadaan yang kucing-kacir sekarang ni, dalam keadaan yang tak berapa nak stable. Aku rasa ni ada peluang pada Newcastle untuk buat comeback. Kalau ikut kedudukan dia dalam EPL sendiri pun nombor 19. Kalau ikutkan ada perbezaan, kalau kau tanya aku, ada satu game ada Newcastle 19 atas Watford, bawah Watford, atas dia Watford. Okey, Norwich. Okey, Norwich pun dah naik. Okey, Everton. Okey, yang aku rasa mungkin Newcastle akan lebih nak berebut untuk kedudukan 17, 16, 15 lebih kurang situ. Itu untuk forecast result aku minggu game week ke-23, prediction aku. Okey, sekarang ni kita masuk pada prediction aku minggu ni, game week ke-24. Dan seperti biasa aku letakkan 6 player juga, dan aku buat satu defend, 3 midfield dan 2 forward. Okey, sebelum aku mulakan, kita bercerita pasal kalau ikutkan minggu ni, game week 24 ni ada macam biasa kita akan nampak 10 game kan. Tapi untuk minggu ni kita nampak hanya 9 game saja. Ada dua tim yang tak terlibat, iaitu Chelsea dengan Brighton. Chelsea tak salah aku 2 minggu juga tak terlibat. Okey. Yes, 2 minggu. Kali ikut pada game week minggu ni, Brighton dengan Chelsea lah. Okey, untuk game week ke-25 kita akan nampak Chelsea tak main, Arsenal pun tak main. Okey, dalam game week 25. Jadi agak
tercedok juga. Siapa yang ada play Chelsea minggu ni agak boleh tolak tepi dulu. Untuk Arsenal punya player, aku rasa untuk game week ke-25 ni aku rasa boleh tolak. Macam aku ada Saka dan White, jadi aku rasa mungkin kalau kau tanya aku akan letak pada sub ataupun sama ada aku tukar, aku akan update, sentiasa update kepada korang. Okay, itu dua tim yang terlibat untuk game week ke-24. Dan sekarang ini aku masuk pada prediction player. 6 player yang macam biasa aku up pada korang. Kita masuk 3 player dulu. Kita fokus pada midfield dulu. Okay, 3 midfield yang aku dah sebut di sini adalah Bowen, Foden, Jota. 3 player yang aku rasa boleh diambil kira dan boleh diletakkan dalam 3. Cuma Jota ni pada aku ada masalah sikit. Tak ada masalah sebenarnya, tapi aku dengan cerita Salah akan balik awal. Aku rasa kemungkinan kalau tanya aku, kalau Klopp ada beri kemanusiaan pada aku, dia akan letakkan Salah dulu, berehat dulu. Okey, sebab agak kecewa sebenarnya Salah dalam game week AFCON, kalah dengan Senegal. Aku cakap tahniah pada Senegal lah, sebab agak permainan kedua-dua tim agak bagus sebenarnya. Okey, ada profesional dekat situ. Itu yang seronoknya untuk AFCON kali ini. Dan aku sekali lagi ucapkan pada Senegal, tahniah. Okey, untuk Foden, Bowen, Jota. Okey, minggu ni Man City, kita mula pada Bowen lah. West Ham akan bertemu dengan Watford. Okey, minggu ni. Okey, kalau kau tanya aku, dua kekalahan yang dah dilalui oleh West Ham, pada aku agak tak berapa nak cantik sebenarnya untuk tim West Ham. Walaupun kedudukan dia agak selesa dalam kedudukan kelima, dan di bawah West Ham sendiri ada Arsenal. Dan kalau katanya aku, dua game tu kalau contoh dia menang, aku rasa tak ada masalah untuk berebut. Aku rasa tempat ke-4, ke-3 mungkin boleh jadilah kalau katanya aku. Itu untuk Bowen, untuk West Ham. Okay, game week ke-22 kalau korang ingat lagi, kalau tak silap aku kalah dengan Leeds 2-3 main dekat home. Kita tengok game week 21. Game week 21 menang dengan Norwich. Okay, game week ke-22 kalah dengan Leeds 2-3. Kemudian game week ke-23 kalah dengan Man U dekat away 1-0. Jaringan aku rasa last minute dari gol. Okay, dan sekali lagi kalau aku tanya aku, selain daripada Bowen, aku boleh nampak kat sini adalah Soucek. Salah satu player yang boleh diletakkan juga dalam tim korang. Okay, untuk dari segi point, last game week aku boleh katakan tak berapa nak cantik sangat untuk Bowen, tapi ada beberapa yang aku rasa agak sesuai. Game week yang ke-23 je yang aku rasa nampak ketada sikit, sebab kalah dengan Man U kan, jadi permainan dia hanya 90 minit kat situ. Okay, dari segi shoot aku rasa nampak satu shoot kat situ, kosong on target. Agak tak menarik untuk expect goal. Aku rasa untuk attacking pada aku, untuk Bowen memang akan jadi benda yang tapi aku cakap pada korang, benda ni atas paper tau. Okay, benda ni boleh jadi prediction aku. Okay, untuk Foden pula, okay, kalau kau tanya aku untuk Fantasy Hub, ada 3 player Man City yang aku nampak kat sini, yang diorang predict. Antaranya lah, okay, pertama Cancelo, okay, kedua adalah De Bruyne, okay, kemudian Foden. Okay, tapi aku nampak lebih pada Foden untuk diletakkan dalam line up korangnya. Agak sesuai sebenarnya untuk letak Foden. Tapi dari segi game, aku boleh kata kita tahu yang Pep akan menggunakan rotation. Okay, jadi kena tak kena aku rasa tak boleh nak cakap mana, sebab kita tahu Pep macam mana punya gaya. Dan kalau kau tanya aku, untuk player yang Man City yang aku boleh letak, masih lagi aku boleh letakkan dalam tim aku adalah forward. Mungkin Cancelo ataupun Laporte ataupun Diaz. Pada aku antara player yang boleh diterima lagi diletak dalam tim korang. Dari segi point, aku boleh katakan hanya game week ke-20. Okay, game week 21 tak salah aku, 21-20. Okay, 20. Game week ke-20 saja yang agak cantik untuk Foden, 11 point kat situ. Bertemu dengan Southampton. Okay, iaitu patutnya warna oranye. Okay, abaikan. Okay, tapi seri satu sama dengan Southampton sebelum ni, main 90 minit. Okay,
tak ada apa jaringan, tak ada apa assist, tapi dari segi shoot agak sesuai untuk Foden. Untuk game yang bertemu dengan Southampton, aku boleh nampak kat sini Foden sendiri main dekat sebelah kiri, okey. Tengah-tengah dia ada Grealish lah. Okey. Itu untuk Foden lah. Okey. Untuk Jota pula untuk game week ke-23 masih lagi bermain. Okey. Kalau ikutkan Liverpool sendiri tak ada mana, tak ada salah. Jadi penggunaan Jota tu agak sesuai. Penggunaan siapa lagi player Liverpool yang main, Jota, Firmino, Alex Chamberlain tu pada aku agak menarik juga sebenarnya. Tapi baru ni kita boleh tahu yang Luis Diaz ni masuk ke dalam Liverpool, dan baru-baru ni bertemu dengan Cardiff. Game aku tak ingat game mana, tapi menang 3-1 tu agak bagus sebenarnya untuk Luis Diaz. Agak sesuai lah, memang sesuai sangat Luis Diaz tu masuk ke Liverpool, dan corak permainan yang Klopp ada sekarang ni agak sesuai untuk dia. Okay. Untuk Jota pula minggu ni pada aku yang agak boleh lah dikata sedang elok lah, 84 berbanding dengan lebih daripada 10. Okay. Dari segi statistik, aku boleh katakan tak berapa nak cantik. 1 shoot, 1 on target, 0.16 expect goal. Okay. Dari segi kipas pun okey lah, nice lah berbanding dengan Bowen untuk game. Tapi kita boleh tak cakap ini benda statistik ni terletak pada game yang ada sebelum ni. Okay. Jadi kita boleh nampak statistik agak berbeza. Mungkin kalau contoh dalam game Man City ni, kalau contoh bertemu Southampton United tu menang, kalau menang mungkin berbeza statistik dia. Itu yang kita boleh nampak. Tapi itu semua atas paper. Jadi macam sebelum ni kita boleh tahu yang Crystal Palace sendiri pun tak ada kemenangan, tak ada apa bolos. Okey, tak ada apa jaringan dalam 4 game bertemu dengan Liverpool. Tapi untuk malam tu ada jaringan 1 gol. Okey, jadi nice lah. Dah pecah lah, orang kata dah pecah telur kat situ kan. Dah nice dah sebenarnya. Okey, itu 3 player, 3 big fail yang aku dah sebut. 1 player yang aku boleh kata kat sini adalah untuk defend ialah Digne. Okey. Kalau kau tanya aku untuk game week 23 pada aku ni agak bagus sebenarnya, agak bagus. Ada assist kat situ. Bertemu dengan Everton game tu, aku boleh katakan ini benda yang boleh kita nampak selepas Digne keluar daripada Everton. Everton sendiri tak menggunakan Digne, dengan pada aku tak gunakan betul-betul. Kalau kau tanya aku, ini adalah satu player yang favourite aku. Okay, selain daripada yalah, biasa aku minat dengan defend yang belah kiri macam Alexander-Arnold. Okay, kemudian siapa lagi, Cresswell. Okay, yang aku boleh nampak yang baru ni Trippier, pada aku tak menarik. Okay, Trippier itu pun favourite aku tu sebenarnya. Antara player yang defend kiri yang aku betul-betul minat, antaranya adalah Digne. Sayangnya Everton tak guna dia tau pada aku. Kalau ikut pada point game week, kalau boleh nampak kat sini, bertemu dengan Everton game tu adalah kalau aku tanya aku, inilah point yang aku rasa agak sesuai. Sebelum ni dekat Everton kau tengok 0-0-0, dan ada perlawanan yang dia bertemu masa dekat Everton ada juga main lah. Tapi kalau kau tanya aku, Everton tak guna betul-betul Mamat ni bagus bro. Okay, aku boleh kata sayang lah sebenarnya. Okay, permainan minit game yang ada pada dia 90 minit yang digunakan betul-betul oleh Gerrard. Yes, inilah dia. 90 minit ada assist, ada clean sheet kat situ, kemudian ada bonus lagi. Wow, nice. 12 bro, kalau ikutkan 12. Kalau letak captain 24 dalam tangan bro. Okay, dari segi shoot kita tak boleh nak cakap lah, dia bukan lebih kepada attacking. Okay, Mamat ni, dan game ni kita boleh nampak kemenangan ni 1-0. So kita tak nampak yang dari segi attacking menarik untuk player macam defend ni. Dia akan nampak pada player ni akan nampak statistik yang bagus dia betul-betul dekat defend. Okay, korang akan nampak benda tu, korang akan tengok benda tu, korang kena tengok. Okay, baru korang tahu benda ni. Okay, untuk kipas untuk player sebagai defend 2 atau 3 tu pada aku agak nice sebenarnya. Okay,
0.7 expect assist. Yes, ada satu assist daripada ni. Okay, minggu ni bertemu dengan Leeds. Dan dari segi pada aku dari future akan datang, aku boleh nampak yang player ni agak bagus sebenarnya untuk disimpan dalam 2-3 minggu. Okay, yang ni aku nampak pada ni. Okay, dua forward yang aku boleh nampak kat sini adalah, satu pertama aku nak bercerita adalah forward adalah Kane. Okay, minggu ni bertemu dengan Southampton, tapi tak boleh disimpan dalam berapa minggu yang panjang sebenarnya. Untuk game week yang akan datang, game week ke 3 dia akan bertemu Man City. Cuma pada aku untuk Kane ni, untuk musim ni tak berapa menarik sebenarnya dari segi jaringan, tak berapa menarik. Dan kita tahu yang kekurangan dari segi midfield, attacking midfield yang ada pada player-player Conte ni, pada aku, pada Spurs lah aku boleh nampak ketara sebenarnya. Tak ada segi kreatif untuk midfield, tak nampak sangat. Yang kita boleh nampak sekarang ni Son, tapi bila Son dah out, dah ada masalah injured. Yes, inilah masalah yang ada pada Spurs selain daripada defend. Okay, selain daripada defend. Okay, Conte sendiri dah meletakkan target player, tapi macam Luis Diaz tu salah satu player yang dah kena rembat oleh Liverpool. Okay, jadi orang kata tenganga jugalah Conte. Okay, tapi kalau contoh Luis Diaz masuk kepada Spurs, sebenarnya agak banyak benda yang Conte kena buat sebenarnya untuk Spurs ni. Aku tak tahu macam mana boleh Conte boleh terima Spurs tu. Tak tahulah dari segi tawaran ke apa, tapi untuk Kane minggu ni aku mengharapkan sebenarnya Son ada tau. Okay, dan kalau kau tanya aku sendiri ada Kane. Okay, dalam minggu ni, dalam Fantasy Hub sendiri mengatakan ini adalah salah satu player yang dia boleh letakkan sebagai captain. Salah satu. Okay, jadi korang boleh tengok. Kalau contoh Salah, kalau kau tanya aku untuk Salah minggu ni, kalau dia ada pun aku tak rasa dia main lah. Untuk mungkin Klopp akan rehatkan dia. Walaupun kita nampak kecewa dia dekat AFCON tu. Okay, memang kecewa gila. Okay, tapi itu bola bro. Okay, adat menang kalah macam biasa lah. Okay, kita boleh nampak. Okay, untuk Kane, harga yang agak pada aku agak tinggi juga sebenarnya. Dan musim ni aku boleh katakan bukan musim untuk forward lah. Okay, aku lebih nampak ya musim ni lebih pada midfield. Okay, midfield pada aku agak menarik juga musim ni. Okay, ada beberapa player yang rasa selain daripada Salah, selain daripada De Bruyne, yang nama-nama yang biasa kita dengar. Okay, agak bagus macam Bowen. Okay, yang kita boleh nampak Coutinho. Okay, yang baru daripada, yang loan daripada Barcelona, Aston Villa ambil. Okay, dekat sini aku boleh katakan Aston Villa adalah mini Liverpool pada aku. Gerrard sendiri cuba nak menarik kawan-kawan dia balik. Mungkin kalau kau tanya aku, mungkin Suarez tu boleh jadi akan datang, tak tahu. Okay, kita pun tahu yang Suarez memang ada niat untuk balik pada Liverpool. Okay, kita abaikan tu. Okay, dari segi minute game bertemu Chelsea, aku boleh kata antara Chelsea dengan Spurs, aku boleh katakan Chelsea agak bagus. Dari segi attacking, wow, TikTok bro, aku cakap inilah Chelsea, inilah attacking Chelsea yang aku nak tengok sebenarnya. Tapi Kane tak boleh buat apa. Okay, dalam game tu, macam aku cakap sebelum ni, tak ada player yang kreatif dalam Spurs, jadi agak rugi kat situ. Okay, satu shoot, satu on target, 0.19 expect goal. Ada segi kipas pada aku dua saja, 0.11 expect assist. Itu kita nampak untuk Kane. Okay, salah satu player lagi yang aku rasa aku buat comeback balik, okay, Mamat ni. Tapi aku mengharapkan dia sebenarnya main. Okay, lagi-lagi bertemu game yang sebelum ni, bertemu dengan okay, kita buka lah terus lah, iaitu Jimenez. Okay, salah satu player yang aku rasa patutnya ada dalam game itu, tapi tak tahulah injured ke apa. Aku tak ingat benda ni sebab tapi kalau tanya aku harapkan player Mamat ni okay, ada dalam game, iaitu lagi-lagi bertemu dengan Brentford masa tu. Mungkin direhatkan. Okay, tapi kalau segi player yang aku nampak untuk Wolves, game untuk Wolves masa tu, ada bertemu dengan FA Cup. Okay, Norwich. Okay, lawan Norwich, tapi kalah game tu.
Kenny McLean, okey. Goal. Raul Jimenez ada main. Okey, Jimenez ada main. Jadi mungkin disimpan untuk FA Cup tapi kalah. Okey. Tapi kalau kau tanya aku lebih suka tengok Mamat ni masa game lawan Brentford tu. Sebab dalam ikut segi game akan datang ni, kalau ikutkan Wolf bertemu dengan, aku boleh katakan tim-tim yang agak balance kat sini sebenarnya. Okey, agak balance. Arsenal bertemu dengan Spurs, bertemu dengan Leicester. Dari segi performance Wolves sekarang lah. Okey, macam musim lepas kita boleh nampak Leicester agak bersaing-saing juga sebenarnya untuk kedudukan tu. Tapi musim ni kalau kau tanya aku, Everton tak menjadi sangat. Untuk Everton pula, Leicester tak menjadi sangat. Untuk Everton yang kedua musim ni aku expect akan lebih daripada tu, tak menjadi juga. Okey. Tapi untuk musim ni aku nampak Wolves agak menarik. Lagi dari segi perlawanan bertemu dengan tim-tim besar lah pada aku. Kalah pun tak berapa nak besar 1-0. Menang pun tak ada menang besar sangat 1-0, 2-1. Ada banyak dari segi defense yang agak menarik untuk Wolves. Pada awal-awal ni kita boleh nampak musim ni agak terbambing. Tapi adakah akan efek sekiranya yang ada sekarang ni, iaitu Adama sendiri dah pergi ke Barcelona. Game dia bertemu dengan Barcelona bertemu dengan Atletico. Tadi aku tengok dekat YouTube pun, wow, Adama agak bagus bro. Okey. Tapi yelah, memang Adama memang niat ada nak ke Barcelona, dan dia sendiri pun asal daripada Spain. Jadi mungkin balik kampung lah kot. Okey. Untuk price untuk Jimenez adalah 7.4. Dari segi total point kalau boleh nampak set itu 63. Daripada point game week yang ada sekarang ni, minggu lepas tak main, game week 23, game week ke-22 kalau nampak 5 point, nice lah. Okey. Tapi cuma tak dimain selalu, dia tak main selalu. Jadi aku tak nampak mungkin ada masalah juga, sebab kita tahu condition dia macam mana. Okey. Untuk main game aku boleh cakap lah kosong. Okey, statistik boleh kata semua kosong lah sebab tak main. Untuk minggu ni bertemu dengan Arsenal, aku rasa akan ada satu tetangan sebenarnya daripada Wolf. Ya, kita tahu Arsenal bermain away dengan Wolf, tapi aku rasa agak menarik juga game ni. Okey. Okay guys, itu saja 6 player yang aku akan sebut untuk game week ke-24. Jadi mungkin ada pilihan korang yang lain. Okay, kita pun tahu dalam transfer kali ni pun agak menarik juga. Kita tahu sebelum ni Coutinho ada masuk ke Aston Villa, Digne masuk ke Aston Villa. Lepas tu Al-Ghazi pun masuk ke Everton. Okay, ada lagi 2-3 player. Eriksen, okay, datang ke Brentford sebagai free agent. Okay, nampak berbeza kan. Tapi untuk aku dengar cerita Eriksen masuk ke Brentford pun agak bukan agak susah, tak susah sebenarnya, tapi kita tahu condition dia macam mana, kesihatan dia macam mana. Jadi kita boleh tengok siapa lagi ni, Alvarez player Man City tu, apa nama yang baru ni? Sekejap. Kita confirmkan. Aku salah sebut dah. Siapa nama dia? Alamak. Mana dia? Okay, siapa lagi? Luis Diaz. Okay, main dekat Liverpool. Player tu dah kena, yalah, sebelum ni kita macam dengar macam ni. Sebelum ni aku dengar yang apa ni, Spurs juga mengejar player ni, tapi dapat pada Liverpool. Kalau betul guna tu, yes, nice, cantik sebenarnya. Okay, itu antaranya lah beberapa player, tapi aku mengharapkan lebih daripada tu. Okay, game yang kita jangka boleh menang, kalau boleh biarlah menang. Okay. Kalau kau tanya aku dah listkan player aku terus terang dalam 2 minggu 3 minggu tu untuk digunakan. Jadi aku rasa aku tak nak rugi di situ. Jadi pemilihan chips yang aku guna pun aku kalau boleh tak nak rugi. Okey, jadi nasib baiklah untuk wildcard ni pada aku masih lagi berwarna hijau, nice lagi, cantik lagi. Aku harap untuk game week akan datang ni aku guna betul chip tu. Okey, aku ada, tak silap aku ada masih lagi aku masih ada lagi bash boost, aku ada triple captain lagi, aku ada free hit lagi. Itu
yang aku akan guna. Okay, yang ada untuk wildcard aku dah pakai, untuk satu free hit lagi aku dah pakai. Okay, jadi aku harap game week 23 ni masih lagi bersaing. Okay, dalam untuk Piala Super ni masih lagi bersaing, sebab kita game week ke-24 dah close, dan game week ke-25 untuk free, dan game week ke-26 kita akan start dengan Piala Super. Yang ni sebagai info pada korang lah. Okay, untuk Piala Super, Piala Malaysia, Piala Premier tu aku akan update juga dalam masa dekat. Tapi yelah, macam aku cakap lah, bila minggu ni bertemu dengan dua game yang agak rapat, 2 minggu yang agak rapat, macam sebelum ni kita ada game week 23 baru habis hari Ahad hari tu, dan kemudian kita masuk pula game week ke-25 yang minggu tengah-tengah ni, agak ambil masa sedikit untuk aku update semua benda tu. Kemudian untuk ML20 pula, alamak apa nama dia, ayolah, ML20 tu pun pada aku ambil masa sikit juga. Okay, walaupun benda tu kejap, tapi aku kena buat pertukaran kat situ. Lagi-lagi lepas kita game 23 nak masuk game 24 ni, aku ambil masa juga untuk tengok player mana yang sesuai letak kan, untuk korang teka player berapa point untuk player 22 tu. Okay, kemudian untuk manager of the month, okay, insyaAllah kalau tak ada fahal aku akan update dalam waktu sekarang. Kalau tak sempat pun mungkin aku buat besok malam. Ini dah masuk 12 masuk hari ni lah kiranya, malam ni aku buat. Okay, insyaAllah kalau tak ada fahal. So itu sekadar info pada korang. Jadi guys, ini saja 6 player yang aku sebut pada korang. Jadi mungkin pilihan korang lain-lain berbeza dengan aku. Dari segi captain, aku boleh kata dalam Fantasy Hub aku boleh nampak kat sini Jota. Okay, itu Fantasy Hub. Tapi untuk aku nampak kat sini sama ada pertama, kalau kau tanya aku, Kane. Okay, yang boleh diletakkan sebagai captain. Kedua, aku boleh katakan Foden, antara boleh katakan diletakkan sebagai captain. Kemudian player yang ketiga pada aku adalah Bowen. Okay, bertemu minggu ni dengan Watford, main dekat home. Jadi 3 player ni aku rasa agak sesuai untuk diletakkan sebagai captain. Kane, Foden, Bowen. Cuma kita bab Foden ni yang kita dekat Man City punya player kita agak kena berfikir betul-betul. Aku takut nanti tersangkut kat situ. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Jadi terima kasih pada korang dah tengok video ni. Kemudian terima kasih pada yang dah subscribe, terima kasih pada yang dah komen. Okay, semoga kita jumpa lagi. Lupa aku nak cakap, so korang jagalah diri korang waktu-waktu keadaan sekarang COVID ni. Kes semakin meningkat. Okay, jadi jaga diri dulu. Okay, kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum, bye. Aku Amy bro, bye.